Adakah PM kebal dari undang-undang? Tuntutan Peguam Daim timbulkan persoalan. Tuduhan yang dilemparkan oleh Peguam Daim Zainuddin, Rajesh Nagarajan dan Sach Prithviraj Singh terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim mencetuskan satu lagi babak dalam drama politik Malaysia. Persoalan sama ada Anwar disiasat oleh pihak polis atau tidak atas dakwaan campur tangan dalam siasatan SPRM menimbulkan tanda tanya tentang ketelusan undang-undang dan integriti kepimpinan negara. Namun sebelum kita terjerumus dalam retorik bahawa Anwar lebih tinggi dari undang-undang, kita harus mengambil kira konteks yang lebih luas. Dakwaan ini timbul daripada sumber yang tidak dinamakan melalui laporan Bloomberg dan setakat ini tidak ada bukti konkret yang menyokong tuduhan ini. Malah pejabat Perdana Menteri dan SPRM sudah pun menafikan tuduhan tersebut. Peguam Daim jelas ingin menarik perhatian umum dengan mempersoalkan samada Perdana Menteri kebal dari tindakan undang-undang. Tetapi tuduhan seperti ini tidak boleh diambil ringan. Institusi undang-undang kita, terutamanya SPRM, harus dibenarkan untuk menjalankan siasatan tanpa gangguan politik atau tekanan luar. Menuduh tanpa bukti boleh menghakis keyakinan rakyat terhadap badan kehakiman dan keseluruhan sistem demokrasi negara. Pada akhirnya, prinsip bahawa tiada sesiapa yang lebih tinggi daripada undang-undang harus dipertahankan. Jika ada kes yang sah, siasatan bebas dan adil perlu dilakukan tanpa mengira kedudukan seseorang. Namun sehingga bukti kukuh dikemukakan, menuduh Perdana Menteri secara melulu hanya akan merosakkan proses keadilan dan mengganggu usaha kerajaan dalam membina semula negara. Adakah PM kebal dari undang-undang? Tuntutan Peguam Daim timbulkan persoalan. Tuduhan yang dilemparkan oleh Peguam Daim Zainuddin, Rajesh Nagarajan dan Sach Prithviraj Singh terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim mencetuskan satu lagi babak dalam drama politik Malaysia. Persoalan sama ada Anwar disiasat oleh pihak polis atau tidak atas dakwaan campur tangan dalam siasatan SPRM menimbulkan tanda tanya tentang ketelusan undang-undang dan integriti kepimpinan negara. Namun sebelum kita terjerumus dalam retorik bahawa Anwar lebih tinggi dari undang-undang, kita harus mengambil kira konteks yang lebih luas. Dakwaan ini timbul daripada sumber yang tidak dinamakan melalui laporan Bloomberg dan setakat ini tidak ada bukti konkret yang menyokong tuduhan ini. Malah pejabat Perdana Menteri dan SPRM sudah pun menafikan tuduhan tersebut. Peguam Daim jelas ingin menarik perhatian umum dengan mempersoalkan samada Perdana Menteri kebal dari tindakan undang-undang. Tetapi tuduhan seperti ini tidak boleh diambil ringan. Institusi undang-undang kita, terutamanya SPRM, harus dibenarkan untuk menjalankan siasatan tanpa gangguan politik atau tekanan luar. Menuduh tanpa bukti boleh menghakis keyakinan rakyat terhadap badan kehakiman dan keseluruhan sistem demokrasi negara. Pada akhirnya, prinsip bahawa tiada sesiapa yang lebih tinggi daripada undang-undang harus dipertahankan. Jika ada kes yang sah, siasatan bebas dan adil perlu dilakukan tanpa mengira kedudukan seseorang. Namun sehingga bukti kukuh dikemukakan, menuduh Perdana Menteri secara melulu hanya akan merosakkan proses keadilan dan mengganggu usaha kerajaan dalam membina semula negara. Adakah PM kebal dari undang-undang? Tuntutan Peguam Daim timbulkan persoalan. Tuduhan yang dilemparkan oleh Peguam Daim Zainuddin, Rajesh Nagarajan dan Sach Prithviraj Singh terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim mencetuskan satu lagi babak dalam drama politik Malaysia. Persoalan sama ada Anwar disiasat oleh pihak polis atau tidak atas dakwaan campur tangan dalam siasatan SPRM menimbulkan tanda tanya tentang ketelusan undang-undang dan integriti kepimpinan negara. Namun sebelum kita terjerumus dalam retorik bahawa Anwar lebih tinggi dari undang-undang, kita harus mengambil kira konteks yang lebih luas.
Dakwaan ini timbul daripada sumber yang tidak dinamakan melalui laporan Bloomberg. Dan setakat ini, tidak ada bukti konkret yang menyokong tuduhan ini. Malah pejabat Perdana Menteri dan SPRM sudah pun menafikan tuduhan tersebut. Peguam Daim jelas ingin menarik perhatian umum dengan mempersoalkan samada Perdana Menteri kebal dari tindakan undang-undang. Tetapi tuduhan seperti ini tidak boleh diambil ringan. Institusi undang-undang kita, terutamanya SPRM, harus dibenarkan untuk menjalankan siasatan tanpa gangguan politik atau tekanan luar. Menuduh tanpa bukti boleh menghakis keyakinan rakyat terhadap badan kehakiman dan keseluruhan sistem demokrasi negara. Pada akhirnya, prinsip bahawa tiada sesiapa yang lebih tinggi daripada undang-undang harus dipertahankan. Jika ada kes yang sah, siasatan bebas dan adil perlu dilakukan tanpa mengira kedudukan seseorang. Namun sehingga bukti kukuh dikemukakan, menuduh Perdana Menteri secara melulu hanya akan merosakkan proses keadilan dan mengganggu usaha kerajaan dalam membina semula negara. Adakah PM kebal dari undang-undang? Tuntutan Peguam Daim timbulkan persoalan. Tuduhan yang dilemparkan oleh Peguam Daim Zainuddin, Rajesh Nagarajan dan Sach Prithviraj Singh terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim mencetuskan satu lagi babak dalam drama politik Malaysia. Persoalan sama ada Anwar disiasat oleh pihak polis atau tidak atas dakwaan campur tangan dalam siasatan SPRM menimbulkan tanda tanya tentang ketelusan undang-undang dan integriti kepimpinan negara. Namun sebelum kita terjerumus dalam retorik bahawa Anwar lebih tinggi dari undang-undang, kita harus mengambil kira konteks yang lebih luas. Dakwaan ini timbul daripada sumber yang tidak dinamakan melalui laporan Bloomberg. Dan setakat ini, tidak ada bukti konkret yang menyokong tuduhan ini. Malah pejabat Perdana Menteri dan SPRM sudah pun menafikan tuduhan tersebut. Peguam Daim jelas ingin menarik perhatian umum dengan mempersoalkan samada Perdana Menteri kebal dari tindakan undang-undang. Tetapi tuduhan seperti ini tidak boleh diambil ringan. Institusi undang-undang kita, terutamanya SPRM, harus dibenarkan untuk menjalankan siasatan tanpa gangguan politik atau tekanan luar. Menuduh tanpa bukti boleh menghakis keyakinan rakyat terhadap